Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi pada petang ini kami berada di Kuala Lumpur International Airport membawakan khas kepada anda untuk pelepasan jemaah tabung haji travel sebentar lagi. Yang spesialnya dengan pelepasan pada kali ini adalah kita akan ada selebriti ataupun dipanggil umrah selebriti, guru agama ataupun saudara Ustaz Syamsul Debat yang akan bersama-sama dengan jemaah pada hari ini. InsyaAllah sekejap lagi kita akan dapatkan satu slot bersama dengan dia untuk pelepasan pada kali ini, insyaAllah. Jadi saya nak bawakan kepada tuan-tuan taklimat yang akan diberikan oleh petugas kepada semua jemaah. Dan mana sesiapa yang mengikuti live kami pada pagi tadi, taklimat juga diberikan, dan ini menandakan bahawa SOP yang telah ditentukan kepada petugas dan juga jemaah diselarikan. Maksudnya setiap kali pelepasan inilah yang kami buat kepada semua jemaah tabung haji travel supaya maklumat sentiasa selaras daripada bertolaknya dari tanah air kita ini sehinggalah ke tanah suci dan kembali semula ke tanah air. Okey. Jadi jom kita ikuti taklimat daripada Haji Basri untuk taklimat keberangkatan dan juga operasi di tanah suci. Silakan Haji Azfar. Okey tuan-tuan, saya mulakan dengan berkenaan dengan bagasi tuan-tuan. Seperti mana yang saya maklumkan awal tadi, yang paling penting tuan-tuan, pastikan bagasi tuan-tuan, bagasi tuan-tuan tiada barang elektronik yang tuan-tuan masukkan dalam bagasi yang nak check in. Barang elektronik seperti power bank, handphone, kamera, laptop, sekiranya ada, tuan-tuan kena hand carry. Jangan masukkan dalam bagasi tuan-tuan. Boleh bawa tapi kena bersama dengan passenger ataupun jemaah. Itu dah kita punya Ustaz Muhammad Nazim baru sampai. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Jadi itu adalah berkenaan dengan barang elektronik. Kemudian barangan tajam, sekiranya ada, saya pasti tuan-tuan ada membawa barang-barang tajam seperti gunting, pisau cukur, ketip kuku. Sekiranya ada, tuan-tuan masukkan dalam bagasi besar ataupun bagasi yang nak check in. Jangan tuan-tuan jangan bersama dengan jemaah. Pastikan cek. Benda ni memang sering berlaku. Kadang-kadang tak perasan. Bila dah kena scan dekat keselamatan nanti, scanner tu akan berbunyi, memang tuan-tuan akan diminta letaklah ataupun buangkan dalam tong sampah. Itu adalah perkara biasa. Okey, kemudian saya kenalkan Ustaz Muhammad Nazim yang akan bersama dengan jemaah sekalian keseluruhan. Walaupun tuan-tuan ada dua bas, tapi dalam kedua-dua bas tu ada lagi seorang, setiap bas tu ada seorang lagi mutawif yang akan membimbing tuan-tuan. Ustaz akan sebagai ketua rombongan akan bersama-sama, tetapi kemungkinan akan berada salah satu bas lah. Mungkin bas 1 ataupun bas 2, ataupun Ustaz akan pilih-pilih lah untuk bas 1 atau bas 2. Okey, kemudian bahan cecair, berkenaan bagasi tak selesai lagi. Bahan cecair sekiranya ada, biasanya lotion lah. Kaum ibu dia suka bawa lotion. Pastikan jangan lebih pada 100 ml. Sekiranya lebih, masukkan dalam bagasi, boleh check in. Jangan tuan-tuan sayang nak guna, mungkin lah kaum ibu ni dia nak jaga kulit, nak jaga tangan kan. Sentiasa nak berlotion tangan dan kulit dia. Jadi boleh bawa, tapi pastikan lotion tersebut, dia punya packaging tu jangan lebih pada 100 ml. Kalau kurang pada tu boleh 100 dan kurang. Jangan lebih. Kalau lebih, masukkan dalam beg kargo. Jelas berkenaan dengan bagasi tu. Okey. Kemudian tuan-tuan, pastikan semua dah ada beg bagasi tuan-tuan. Kita dah dapatkan tagging awal. Kita dah buat semalam lagi berkenaan dengan boarding pass dan juga tagging tuan-tuan. Jadi pastikan bagasi yang nak check in tu ada tagging airline. Boleh check balik. Kecuali kalau tuan-tuan berubah fikiran, tadi nak hand carry sampai kat kaunter nak check in, boleh maklum kepada petugas.
Okey, kita ucapkan selamat datang kepada personality kita. Wah, macam James Bond lah kalau Ustaz. Ni Ustaz ke James Bond ni? Silakan Ustaz. Handsome dia. Nak pergi umrah ke gimana ni? Okey, Ustaz yang akan bersama dengan tuan-tuan. Nampak segak dan bergaya. Dua-dua sekali ya. Jadi semangatlah. Saya tengok pun saya semangat rasa nak pergi. Pakai tiket dah habis dah. Jadi tuan-tuan, kat mana tadi? Kat mana tadi? Saya pun lupa dah. Tengok Ustaz lupa terus. Okey, tagging bag. Pastikan semua bagasi ada tagging ya. Sebelum sampai di sana. Yang mana yang tadi dah bertukar. Kat sini tak nak check in, dekat sampai kat kaunter nak check in, tak ada masalah. Bagi tahu petugas kita akan bantu untuk check in bagasi tersebut. Pastikan bagasi nak check in tadi jangan ada barang elektronik saja. Kalau ada barang elektronik kena keluarkan. Kalau tidak, bagasi tersebut tidak akan dihantar ke dalam pesawat. Itu adalah peraturan yang paling penting sekali. Dia tak akan, kalau dia scan, dia jumpa, dia akan keluarkan bagasi tuan-tuan, dia akan kontak personal, akan maklumkan siapa punya bagasi ni. Dia kena keluarkan power bank ke, kamera ke, laptop ke, ataupun bateri. Jadi kalau ada, kena check betul-betul ya. Kemudian tuan-tuan, kita akan check in seperti mana saya maklum tadi. Kita akan maklumkan semasa last ni ada dua, biasanya dekat kaunter G atau H lah. Sama ada kita akan guna auto counter ataupun manual counter. Jadi kita akan maklum lah. Jadi jemaah pun akan diberi pilihan ataupun akan diaturkan oleh petugas nanti ke mana. Kemudian selesai saja check in. Seperti mana yang saya maklum awal tadi, jemaah ada dua pilihan. Sekiranya tuan-tuan dah biasa dengan keadaan airport ni, nak masuk sendiri lepas check in, boleh terus masuk. Kita galakkan jemaah lepas check in terus masuk. Kalau boleh janganlah bersia-sia di airport ni. Ataupun kalau ada urusan nak bersama dengan keluarga, pastikan selewat-lewatnya jam 5 dah masuk lah. Yang nak masuk sendiri. Kerana yang akan bersama dengan personality ataupun dengan ustaz, kita akan masuk selepas check-in, insyaAllah jam 4.30 kita akan kumpul semula di kawasan ruang legal di laluan B. Ada laluan A, laluan B, laluan C. Dekat dengan tempat ada kaunter ataupun license to win tu, ada 1 juta duit dummy tu. Kita akan kumpul di situ lebih kurang jam 4.30. Kemudian tuan-tuan akan masuk bersama-sama dengan petugas ya. Jadi gate pun nanti masa tuan-tuan check in, tuan-tuan akan dimaklumkan gate pelepasan. Kerana dekat boarding pass tuan-tuan tak ada nombor gate. Kerana kita buat semalam lagi. Jadi dia tak ada nombor gate pelepasan. Dia akan maklumkan semasa tuan-tuan check in nanti. Okey, pastikan tuan-tuan berada di gate pelepasan 1 jam sebelum berlepas. Pesawat berlepas jam 7 malam. Jam 6. Jam 6. Jadi tuan-tuan masuk waktu asar di sini 4.20 lebih kurang. Jadi semua jemaah digalakkan yang belum solat buat jamak tu, boleh buat solat asar di bangunan pelepasan di sana. Di bangunan satelit di sana. Di sana ada surau, jadi masuk awal tuan-tuan boleh solat di sana. Dan tuan-tuan kena berada di gate pelepasan 1 jam sebelum pesawat berlepas, jam 6. Kerana jam 6 tu semua jemaah ataupun passenger akan dipanggil masuk ke dalam pesawat MH156 mengikut zon yang seperti mana yang telah ditetapkan. Okey, kemudian tuan-tuan dalam pesawat, insyaAllah pesawat akan berlepas jam 7 malam. Jam 7 malam tuan-tuan akan berlepas daripada Kuala Lumpur terus ke Jeddah. Tiada R&R. Tuan-tuan berehat dalam pesawat tu 8 ke 9 jam di dalam pesawat. Dan dijangka sampai di airport Jeddah lebih kurang jam 12, 11.40 lebih kurang jam 12 lah ya. Jadi solat Maghrib dan Isyak sama ada nanti Ustaz Nazim akan beri penjelasan lah
ataupun penerangan berkenaan dengan solat maghrib dengan isyak. Sama ada tuan-tuan boleh solat di dalam pesawat ataupun tuan-tuan boleh solat di Jeddah ataupun di, kerana tuan-tuan akan bergerak ke Taif. Jadi Ustaz Nazim akan beri sedikit penjelasan berkenaan dengan solat maghrib dengan isyak. Okey, tuan-tuan, dalam pesawat tuan-tuan, kerana tuan-tuan akan pergi ke Taif dulu. Kebiasaannya pesawat yang akan ke Jeddah, kru ataupun pilot akan maklumkan kepada jemaah yang akan mengerjakan ibadah umrah, hendaklah berniat. Berniat semasa selepas makan kali kedua, dia akan maklumkan. Jadi tuan-tuan, Kita pergi Taif ni tak? tuan-tuan jangan niat. Tuan-tuan niat makan aja. Jangan niat umrah pula. Nanti kalau tuan-tuan niat umrah, tuan-tuan kena jaga pantang larang. Tuan-tuan tidak berpakaian umrah. Saya maklumkan kerana dalam pesawat tu dia akan maklumkan, kerana pesawat tu pergi ke Jeddah. Kebiasaannya kalau pesawat pergi ke Jeddah, passenger ataupun jemaah akan terus ke Mekah, tetapi tuan-tuan akan pergi ke Taif dahulu dan tuan-tuan akan bermikot di Taif. Nanti ustaz ataupun mutawif pun akan maklumkan juga. Jadi tuan-tuan tak perlu niat apa-apa. Tuan-tuan teruskan saja aktiviti tuan-tuan. Mana yang nak berehat, nak makan dan segalanya, teruskan. Tapi jangan niat saja. Jangan niat umrah. Saya mohon jangan niat umrah. Jadi takut tersasul lah pula. Orang kejut-kejut suruh niat pula. Tuan-tuan kena rujuk ustaz lah berkenaan dengan dam dan sebagainya. Okey, jelas berkenaan dengan dalam pesawat tu. Kemudian tuan-tuan sampai di airport tuan-tuan. Sampai di airport Jeddah, saya mohon sangat-sangat kerjasama kepada semua jemaah. Ini pengalaman saya lah untuk melancarkan perjalanan ataupun proses ketibaan tuan-tuan di airport. Tip dia adalah sampai saja hendaklah tuan-tuan bersegera menuju ke kaunter immigration. Untuk sampai ke kaunter immigration tuan-tuan kena naik train. Dia lebih kurang macam airport KLIA juga, tetapi dia lagi jauh dan lagi luas. Jadi untuk pergi ke kaunter immigration tuan-tuan, sebaik saja pintu pesawat dibuka, hendaklah bersegera. Jangan singgah mana-mana, toilet dan sebagainya jangan singgah. Terus saja ke kaunter immigration bersama keluarga masing-masing. Janganlah tuan-tuan nak cepat, tuan-tuan tinggalkan isteri, tinggalkan suami, tinggalkan anak, lah masalah pula. Pernah berlaku tuan-tuan dua-dua mencari, suami cari isteri, isteri cari suami. Jadi kalau boleh bergerak dengan keluarga masing-masing untuk sampai ke immigration. Yang pastinya apabila pintu pesawat dibuka, tuan-tuan mesti naik train. Kalau tuan-tuan tak naik train, tuan-tuan tak akan jumpa immigration. Itu saja dia punya tip dia. Mana yang dah biasa tu mungkin tahulah keadaan airport di Jeddah tu. Kemudian sampai di airport, selepas immigration, sama juga proses di sini tuan-tuan. Tuan-tuan bagasi hand carry tuan-tuan, selepas immigration tu tuan-tuan kena scan, kemudian ambil balik. Kemudian barulah tuan-tuan jumpa dengan kawasan untuk pengambilan bagasi. Tuan-tuan boleh berkumpul di situ sehingga Ustaz Nazim sampai. Untuk makluman tuan-tuan, semua sekali jemaah, kita ada 2 bas. Dekat lencana tuan-tuan ada tulis bas nombor 1, nombor 2. Walau bagaimanapun di tempat bagasi tuan-tuan tunggu sehingga Ustaz Nazim sampai dan semua jemaah dapatkan bagasi masing-masing cukup dan betul. Sekiranya berlaku kehilangan, kerosakan dan sebagainya, maklum pada Ustaz akan buat report. Selesaikan dahulu situasi dalam tempat bagasi tu, barulah sekiranya semua dah selesai, barulah keluar bersama-sama dengan Ustaz Nazim, ataupun Ustaz Nazim akan maklumkan mana yang dah selesai boleh keluar dahulu ke apa pun ikut arahan Ustaz Nazim. Mohon Kemudian sebaik saja tuan-tuan keluar daripada pintu ketibaan di airport Jeddah tu, ada 2 petugas ataupun 2 mutawif yang sedia menunggu bersama dengan petugas. Mutawif akan bawa tuan-tuan ikut bas masing-masing. Mutawif 1 akan naik bas nombor 1 bersama dengan yang pemegang lencana bas nombor 1. Mutawif nombor 2 akan naik bas nombor 2 lah bersama pemegang lencana yang ada tulis bas nombor 2. Jelas Kemudian tuan-tuan akan bergerak ke Taif. Perjalanan ke Taif lebih kurang
Berapa jam? 2 jam. 2 jam. Saya tak pernah sampai lagi ke Taif. Tapi lebih kurang 2 jam lah. 2 jam. Jadi proses ketibaan di Jeddah mengambil masa biasanya 1 jam lah. 1 jam. Tuan-tuan sampai pukul 12, pukul 1 atau pukul 1.30 tuan-tuan keluar. Tuan-tuan bergerak lebih kurang jam 2 pagi. 2 pagi tuan-tuan dijangka sampai di Taif lebih kurang jam 4. Itu paling cepat lah saya rasa. Kalau tiada halangan lebih kurang jam 4 pagi tuan-tuan akan sampai di Taif. Seperti mana yang saya maklum tadi, untuk solat maghrib dan isyak nanti boleh rujuk dengan Ustaz Nazim lah. Okey. Sampai di Taif, sebelum sampai di Taif ataupun sebelum turun di hotel di Taif tu, saya mohon jemaah sekalian serahkan pasport kepada mutawif masing-masing. Bas nombor 1 serahkan kepada mutawif nombor 1, bas nombor 2 serahkan pasport kepada mutawif nombor 2. Kerana tuan-tuan tidak dibenarkan memegang pasport sendiri, dikuatiri tuan-tuan akan tertinggal dan sebagainya. Biarlah tanggungjawab pasport tersebut diserahkan kepada petugas ataupun mutawif yang bertugas di sana. Tuan-tuan. Jadi pasport tuan-tuan akan dapat semula semasa tuan-tuan akan pulang nanti di airport Madinah. Okey tuan-tuan, selain pada itu tuan-tuan, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan keselamatan lah. Keselamatan ni penting. Yang pertama tuan-tuan, kalau tengok ini adalah live tuan di Mekah sana, jam 10 pagi lebih kurang. 32 darjah Celsius. Panas, masih panas. Jadi di tanah suci tuan-tuan, panas ke sejuk ke, tuan-tuan kena banyakkan minum air zam-zam. Kalau di Taif tu, kalau tak ada air zam-zam, minumlah air kosong lah. Jadi di tanah suci di Mekah ataupun di Madinah, banyakkan minum air zam-zam. Jadi inilah peluang tuan-tuan nak minum sebanyak mungkin air zam-zam. Kerana apa tuan-tuan? Air zam-zam di tanah suci ni dia percuma kalau di masjid. Kalau tuan-tuan nak beli di kedai-kedai tu ada jual, tapi tak adalah mahal sangat. Jadi banyakkan minum air zam-zam. Air lain boleh minum tapi kurangkanlah. Kemudian selain pada itu tuan-tuan, sepanjang tuan-tuan berada di Taif, tuan-tuan nak berada di Taif hanya 1 malam saja. Kemudian tuan-tuan akan bergerak ke Mekah untuk mengerjakan ibadah umrah. Jadi tuan-tuan pastikan walaupun tuan-tuan tidak lama di Taif, jaga kesihatan tuan-tuan. Jaga kesihatan. Dan pastikan semasa tuan-tuan mengerjakan ibadah umrah lebih kurang 3 ke 4 kali, saya tak pasti, lebih kurang. Yang pastinya 3 kali lah. Tuan-tuan akan mengerjakan ibadah umrah. Jaga kesihatan, gunalah peluang yang ada yang Allah Ta'ala bagi ni tuan-tuan. Bukan semua orang dapat peluang macam tuan-tuan sekarang ni, dapat pergi mengerjakan ibadah umrah. Buatlah ibadah seikhlas yang mungkin. Gunakanlah masa yang ada tuan-tuan, yang ada banyakkan berada di masjid ataupun banyakkan masa beribadah. Walaupun sambil-sambil tu bolehlah singgah di kedai-kedai untuk menunaikan hajat masing-masing. Okey, selain pada itu tuan-tuan, saya pasti tuan-tuan yang bawa pergi ke umrah ni menjadi kebiasaan membawa duit yang banyak. Saya mohon tuan-tuan supaya tidak sentiasa membawa duit ke masjid terlalu banyak. Kalaupun tuan-tuan banyak duit pun sekalipun, tuan-tuan janganlah bawa ke semua sekali dalam beg selendang tuan-tuan tu. Jadi geng-geng yang menyakau ni dia boleh kesan. Dia boleh berbau duit tu. Banyak kes doa saya banyak kali. Dia boleh berbau orang tu banyak duit ke tak ada duit. Itu yang pelik tu. Jadi boleh simpan dekat bilik hotel, insya-Allah. Setakat ni tak ada jemaah yang buat report hilang duit dalam dalam bilik. Yang buat report adalah banyak duit hilang di kedai. Duit dah habis kat kedai beli barang lah. Jadi tuan-tuan, selain pada itu tuan-tuan, segala urusan aktiviti tuan-tuan akan dimaklumkan oleh ustaz ataupun mutawif masing-masing. Semasa dalam bas, dalam grup WhatsApp, dekat dewan makan, semua ada jadual masing-masing. Tuan-tuan boleh rujuk sekiranya ada berlaku ataupun tuan-tuan ingin bertanya dan sebagainya, boleh terus masukkan dalam grup WhatsApp. Satu lagi tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan nak menggunakan SIM card, SIM card
tuan-tuan boleh rujuk dengan ustaz lah kalau nak tukar SIM card, ataupun tuan-tuan boleh guna roaming terus, ataupun tuan-tuan boleh guna wifi, ataupun tuan-tuan tak nak guna handphone pun boleh. Ahli jemaah saya pernah pergi, dia terus off handphone dia. Dia kata dia nak pergi ke tanah suci nak buat ibadah. Jadi terpulang pada tuan-tuan. Sekiranya tuan-tuan nak guna SIM card Saudi, boleh rujuk dengan ustaz. Ustaz akan buat temu janji dengan staf di sana untuk proses pertukaran SIM card Malaysia kepada SIM card Saudi. Okey, tuan-tuan, saya setakat itu saja. Ada apa-apa persoalan sebelum saya serah kepada Ustaz Nazim untuk sedikit pencerahan. Dan selepas tu saya mohon Ustaz Samsul untuk beri sedikit ataupun Ustaz Samsul dulu. Ustaz Nazim. Okay, Ustaz Nazim akan beri sedikit pencerahan berkenaan dengan solat ataupun pergerakan. Kemudian kita akan berdoa. Kemudian kita akan persilakan jugalah Ustaz Samsul. Kita akan bergambar sama-sama dengan Ustaz Samsul sebelum kita bergerak ke kaunter yang lain. Silakan Ustaz. Okay. Sebelum doa saya nak panggil dia untuk sepatah doa. Sebelum doa dia saya Doa Ustaz. okey. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah makan tengah hari belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ni 9 semua ke? Kalau orang ni 9 saya cakap ni 9. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang bahagia Ustaz, dia panggil Ustaz atau panggil Ustaz ni? Ustaz, Ustaz Samsul Debat. Ya, tuan-tuan, perempuan, bakal tetamu Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Dengan izinnya, Allah kumpulkan kita di sini untuk kita sama-sama bergerak nanti insyaAllah untuk melaksanakan umrah dan juga ziarah. Jadi perjalanan kita pada petang ini, kita akan menaiki flight pada pukul 7 petang. Jadi masuk maghrib ya, 6.58 ya. Jadi dah masuk maghrib. Problem masalahnya ialah tuan-tuan dah boarding. Maknanya tuan-tuan dah berada di dalam kapal terbang dan tuan-tuan pun dah nak boarding dah kapal terbang. Jadi solat kita ialah tuan-tuan akan solat di dalam kapal terbang. Jadi nanti biasanya MH ni dia ada waktu solat tu, dia ada azannya, ya, ada waktu azannya. Jadi perjalanan kita 8 jam setengah. Jadi kita boleh jamakkan maghrib dengan isyak sekali dan juga qasarkan, isyak itu menjadi 2 rakaat. Cumanya ialah apabila kita berada di dalam kapal terbang, kita tak solat lah macam kita berada di tempat yang luas ya. Tuan-tuan akan solat di tempat duduk tuan-tuan dan perempuan ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, dia kalau sepanjang tu dia mesti menghadap ke arah kiblat. Masalah kita ni kan tidak menghadap ke arah kiblat pun. Kalau kapal terbang tu masih belum take off, maknanya kita tidak menghadap arah kiblat. Jadi kalau tuan-tuan nak solat ya, kalau dalam mazhab Syafi'i dia mesti solat itu sepenuhnya menghadap ke arah kiblat ya. Dan yang keduanya, berdiri kepada yang berkuasa. Jadi tak boleh berdiri, kena duduk. Tuan-tuan tak boleh berdiri, kena duduk. Ya, jadi kalau ikut mazhab Syafi'i memang tak boleh dah. Ya. Jadi kita tukar ke mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi pula, kalau nak angkat takbiratul ihram tu kena menghadap arah kiblat dulu. Lepas tu baru duduk. Masalah tak? Masalah juga. Kalau kecuali tuan-tuan naik kapal terbang Saudi Airlines. Saudi Airlines ni ada tempat solat dia. Dan kalau orang yang duduk di business ataupun first class, dia ada ruang untuk solat. Tapi kalau
ekonomi agak sulit. Jadi dalam baru-baru ni muzakarah haji kita bincangkan masalah ini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan punya masalah yang semacam itu, nak berdiri tak boleh dan tidak berwuduk pula, tapi seelok-eloknya nanti tuan-tuan berwuduk lah ya, kalau tuan-tuan boleh solat, solat. Tapi kalau tak boleh, kita solat menghormati waktu. Solat menghormati waktu ni sebab kita tidak menghadap arah kiblat, dan yang keduanya kita tidak berwuduk. Jadi kita solat di tempat duduk kita, kita solat maghrib. Cumanya solat menghormati waktu ni dia boleh jamak takhir saja. Ya, waktu kedua, waktu isyak. Ya, waktu isyak nanti tuan-tuan masuk waktu isyak, dalam full nanti dia akan azan. Masuknya waktu isyak, tuan-tuan akan solat maghrib dan isyak 2 rakaat dalam petebang tu. Nanti solat menghormati waktu. Yang boleh jamakkan itu jamak takhir saja. Nanti kalau sampai di tempat kita, sama ada di Jeddah ke ataupun di Taif ke, tuan-tuan boleh qada solat tu. Kalau dua-dua waktu telah luput, tuan-tuan qada. Kalau waktu maghrib luput, tuan-tuan qada maghrib saja. Isyak tuan-tuan solat tunai. Itu ceritanya, ya. Itu ceritanya. Seelok-eloknya kita bagi tahulah kepada jemaah solat menghormati waktu. Nanti kalau kita sampai di tempat yang kita tuju tu, kalau kedua-dua waktu itu telah luput, kita qada kedua-dua solat. Kalau salah satunya luput, kita qada yang satu lagi. Waktu yang kedua tu kita solat tunai. Boleh tak? Boleh faham ya? Itu boleh faham ya? Lepas tu sepanjang kita berada di Taif, kita boleh jamak dan kasarkan solat kita. Yes, nanti di Mekah kita tak boleh dah jamak dan kita tak boleh kasar dah. Itu ceritanya. Tuan-tuan ada masalah dalam bab ni? Boleh faham? Ya. Itu ceritanya dalam bab solat. Ya, adapun yang lain-lain nanti kita akan bagi tahulah secara bila sampai di Taif, kita bermiqat di Qarnul Manazil nanti. Sebelum kita masuk ke Mekah, nanti kita akan bagilah step-step dan juga cara-caranya untuk tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang nak tanya tentang bab solat ke apa? Ada nak tanya? Tak ada ya? Kalau tak ada, saya serahkan kepada Ustaz Syamsul Debat dulu untuk Ustaz bagi taklimat sikit sebanyak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat hari ini dapat kita bersama. InsyaAllah kita akan bersama-sama dalam penerbangan dan bersama-sama di Taif, di Mekah, di Madinah, insyaAllah. Berapa ramai yang kali pertama ya? Tolong angkat tangan. Oh, dia orang yang kali pertama duduk setempat ya. Yang dah banyak kali pun duduk setempat ya. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah saya pun kali pertama lah untuk pergi pada bulan November tahun 2024 ni. InsyaAllah kita akan bersama-sama, insyaAllah. Mudah-mudahan nanti saya cubalah memanfaatkan masa. Saya akan gili-gilikan bas yang saya naik. Bas kita macam mana pula kan, bas 90 orang kan, 90 orang mungkin dalam 3 bas lah kan, 3 bas ke 4 bas Ustaz? 3 bas ke 4 bas? Oh 2 bas, 2 bas, gili-gili lah. Jadi semua merasa lah tengok. Dan dalam flight nanti siapa yang berdengkur, tolong simpan aib saudara kita, jangan berdengkur, meracau-racau tak apa benda tersebut sekarang kan, insyaAllah. Jangan risau, pada yang kali pertama kita ni datang ke ke Tanah Suci ni, satu je sebab dia. Satu je sebab Allah jemput kita. Walaupun ada orang sponsor, walaupun tiba-tiba duit tu tercukup pula, tiba-tiba duit, ada orang bukan sebab duit sebenarnya, bukan, tapi sebabnya adalah sebab Allah jemput kita. Sebabnya kita dianjurkan untuk bertalbiah kan.
talbiah banyak-banyak, sebab kita menyuarakan rasa hati kita, yang kita menyahut seruan yang mana Allah jemput kita datang, maka kita pun datanglah. Ya, insya-Allah. Jangan susah hati. Ni kali pertama, tak tahulah jadi apa ni, jangan risau. Kan, jangan risau, insya-Allah. Jangan sangka baik je, Allah Taala jemput ni, insya-Allah. Kan semua orang ada dosa masing-masing. Aku banyak dosa ni, tak tahulah apa nak jadi ni sekarang ni. Tak tahulah tangga, aku tengok dah tak ada tangga pula, kapal terbang itu masuk aje. Jadi insya-Allah jangan susah hati. Kita ada pembimbing-pembimbing yang berpengalaman, ikut arahan dari masa ke semasa. Sekarang ni keadaan ni setiap kali pergi ada je perubahan-perubahan dia. Jalan pun dah tak sama. Dulu boleh masuk dekat sini dah tak boleh masuk dah. Macam tu kan. Di orang kata di Masjidil Haram tu pun ada tempat kadang tiba-tiba ditutup pula, yang ni pula dah dibuka. Macam itulah. Saya baru aja balik hari tu, 28 hari bulan 10 hari tu. Yang ni pergi lagi dengan kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan. Sakit lutut Ustaz, tak tahulah kuat ke tak kuat ni, insyaAllah. Doakan baik-baik. Minum air zam-zam tu power terus boleh buat, insyaAllah. Okey. Pada nak bergambar tadi saya tahan insya-Allah. Lepas taklimat kan ambil gambar, ambillah gambar sampai lubang gambar tagak RM50, gambar rabah RM10. Tak adalah saja je. Jadi insya-Allah mudah-mudahan saya tak nak melengah-lengahkan masa. Jadi lepas ni untuk doa, insya-Allah kita doakan sama-sama, kita aminkan doa yang memanjatkan supaya diberikan kemudahan, kesejahteraan, keselamatan, ketenangan, sehinggalah kita tiba ke tanah suci dan sehinggalah kita kembali semula ke tanah air, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali terima kasih Ustaz atas sedikit pencerahan. Silakan Ustaz Nazim untuk bacaan doa. Kemudian kita ada sesi bergambar dengan personal kita dan juga Ustaz Nazim selepas saja doa nanti. Silakan Ustaz. Ini doa Safar mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع لنا بعده اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والولد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz atas bacaan doa. Seterusnya kita akan adakan sesi bergambar dengan personaliti kita pada hari ini, dan juga bersama-sama dengan petugas ataupun petugas bimbingan lah, Ustaz Nazim. Jadi siapa yang nak bergambar boleh terus datang tampil ke kaunter ni, kita ambil gambar. Dia tuan-tuan selesai boleh bergerak G dan juga H kepada yang dah ada boarding pass dan sebagainya, boleh ke kaunter G ataupun H. Nanti petugas ada petugas dah, ada 2 orang ataupun 3 orang petugas dah sedia menunggu tuan-tuan untuk membantu proses check-in bagasi tuan-tuan. Kepada boarding pass terus ke kaunter H untuk dapatkan boarding pass. Jadi untuk berlepasan
akan maklumkan gate pelepasan, ya. Jadi dengan ini dipersilakan nah, kita biarlah bersesak-sesak kat sini ambil gambar. Dapat Ustaz Samsul ni, dia sibuk je. Sekarang pun dia sibuk juga, ya. Kita boleh bergambar dalam gambar. Macam Ustaz dah beritahu orang okey. Jadi kita bergambar dengan Ustaz, barulah kita akan bergerak ke kaunter yang lain, kaunter G ataupun H. Dia sebelah-sebelah je, berhadapan. G dengan H tu dia berhadapan saja. Kemudian untuk mungkin jam 5 sekarang dah. Jadi jam 5 lah, ya. Ada yang nak gerak ke kaunter, boleh check-in, boleh ke kaunter B ataupun D. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, begitulah slot taklimat sebentar tadi Tamu Haji Travel. Dan sekarang ini jemaah mengambil peluang, ada yang nak mengambil gambar secara peribadi untuk dikongsikan kepada ahli keluarga bersama dengan Ustaz Syamsul Debat, dan mereka sekarang ini diarahkan pergi ke kaunter untuk urusan check-in bagasi. Selepas check-in bagasi, taklimat telah pun diberikan, jemaah dah tahu apa yang perlu buat, apa yang tidak boleh dibuat, semuanya dah dimaklumkan, dan sekarang ini mereka akan terus ke kaunter untuk check-in bagasi. Seterusnya jemaah akan terus masuk ke pelepasan, akan diketuai oleh Ustaz Syamsul Debat sendiri bersama dengan guru agama kita, Ustaz Nazim. Ustaz Nazim ni adalah guru agama yang bertauliah, yang ada pekta dan juga pehtas. Pekta ni adalah pengkhusus ibadah haji tanah air. Bagi pehtas lah, dia panggil apa? Pehtas ini adalah pembimbing ibadah haji tanah suci. Itu adalah pehtas. Saya terlupa pula dia punya ni kan. Dengan guru agama kita Ustaz Nazim pun sama naik dengan jemaah. Ialah bukan senang nak berjumpa dengan Ustaz Syamsul Debat, orang yang disegani, orang yang banyak ilmu. Dan kalau kita tengok pada hari ini, suasana jemaah yang ada dekat sini secara eksklusifnya semasa di sana nanti, banyak ilmu yang akan mereka sedut bersama dengan Ustaz Syamsul Debat. Kalau dekat luar nak tunggu ceramah Ustaz ni 1 jam baru dapat jumpa dengan Ustaz, baru dengar tausiah daripada Ustaz, baru dengar pengalaman ataupun kongsi ilmu daripada Ustaz. Tetapi kali ini hampir setiap masa, boleh dikatakan setiap masa, Ustaz Syamsul Debat ada bersama dengan mereka. Bagi hukum hakam haji, hukum hakam umrah semasa mengerjakan ibadat umrah, ada salah dan silap dan sebagainya, Ustaz Nazim ada untuk memberi penerangan. Kod-kod lah ada di kalangan jemaah yang mengerjakan umrah pada kali ini. Ada tersalah, ada tersilap, ada terlupa kan. Ustaz Nazim secara automatik, secara live akan bersama dengan jemaah untuk membetulkan ataupun akan memberi pencerahan supaya jemaah lebih faham
semasa sesi ibadah tersebut. Bukan apa tuan-tuan, ramai yang pergi DIY sekarang ni, itu yang kita risau kan. Pergi DIY, ada yang beranggapan bahawa pergi umrah masuk tak ada pakai ihram dekat mana, dekat Tana'im, Miqat, dekat Masjid Aisyah. Salah tu. Pelaksanaan ibadah umrah perlu dilaksanakan secara betul, miqat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara ini perlu dititik beratkan, kerana andai kata kita masih lagi dalam ihram, dah sampai tanah suci, buat umrah tanpa kita sedar, umrah kita dah pun habis, umrah kita tak selesai, maka na'udzubillah lah kan. Banyak perkara yang perlu ni. Ustaz Nazim nak pergi mana? Ustaz Nazim, mari sini Ustaz Nazim. Ustaz Nazim handsome. Minta mic minta mic. Bukan senang nak jumpa Ustaz Nazim ni. Ingat ni nampak macam handsome sangat Ustaz. Tak apa Ustaz, saya tolong Ustaz. Saya tolong. Ustaz, apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Sihat orang tua. Sihat orang tua Ustaz. Alhamdulillah. Jiwa muda Ustaz. Ustaz bini apa orang Ustaz? Seorang je. Seorang saja. Ustaz Nazim ni adalah kita kata mentor kita, ataupun kita punya maha guru kepada saya lah kan, yang banyak menjaga ataupun menjaga ibadah jemaah-jemaah, dan juga saya sendiri sebelum ni banyak kita sedut ilmu daripada dia. Jadi Ustaz, macam mana persediaan kali ni bersama dengan jemaah? So Ustaz tengok tadi jemaah macam mana Ustaz keadaan? Jemaah nampaknya tak ada masalah sangatlah setakat ni lah. Cumanya dia orang nampak faham apa yang saya lontarkan tadi. Tak ada persoalan, jadi nampaknya faham. Saya melontarkan permasalahan, dia orang nampak faham. Setakat ni lah. Jadi apa hal kita akan tengok balik semula ya, supaya biar ibadat dia untuk boleh buat yang sebaik mungkin. Okey. Baik. Ni nampak ni. Ustaz, satu Ustaz boleh Ustaz? Okey. Ni okey je saya panggil Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh. Okey, kita panggilkan Ustaz Samsul Debat untuk bersama dengan kita pada sesi kali ini. Tapi dia nak datang jelah, biasalah jemaah nak bergambar dan sebagainya. Jadi sebentar lagi Ustaz Samsul Debat akan bersama dengan kita untuk sesi ringkas sahaja. Kita nak bertanya. Allah Ustaz. Baik Ustaz. Saya selit sikit boleh Ustaz? Saya selit kat sini lah. Boleh Ustaz Okey. Jadi Ustaz, pada kali ini Ustaz akan ke Tanah Suci bersama dengan Tabung Haji Travel, dan jemaah-jemaah tadi dah pun nampak dan bergambar bersama dengan Ustaz. Apakah harapan Ustaz pergi ke Tanah Suci bersama dengan Tabung Haji Travel pada kali ini? Saya berharap agar semua sentiasa meletakkan fokus seolah-olah ini kali pertama, walaupun mereka tu pernah pergi. Kita berharap kita akan sentiasa memperbaharui niat kita nak buat yang terbaik, seolah-olah inilah peluang terakhir kita. Sebab setiap kali kita pergi umrah atau pergi haji sebenarnya akan wujudnya cabaran yang berbeza. Dan begitu juga manfaatkan masa untuk memenuhkan masa yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab suasana beribadah di sana sudah tentulah berbeza berbanding negara kita Malaysia. Jadi saya doakan mudah-mudahan, harapan saya Allah memberikan kekuatan kepada saya dan juga semua jemaah agar dapat terus beribadah sehinggalah ke hari sebelum kita kembali ke tanah air kita sepenuhnya, Malaysia. Meluangkan masa sepenuhnya Ustaz. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Nanti kita jumpa. Tapi saya nak masuk balik Buk siku. Okey, itulah sedikit sebanyak tausiah daripada Ustaz kan. Jemaah yang mungkin bersama-sama dengan Ustaz pada perlembagaan kali ini, kita tengok Ustaz jalan selangkah ambil gambar, belum lagi sampai dekat Mekah jumpa dengan jemaah-jemaah lain. Walau bagai pun begitu, cuba tengok tu ambil gambar ni, ya Allah kan. Tapi begitulah, saya tanya Ustaz tadi, Ustaz nanti ada ke, perlu ke saya maklumkan kepada jemaah berkenaan ambil gambar ni, boleh ke, ataupun ada kekangan ke apa ke? Tak ada. Ustaz kata boleh ambil gambar, cumanya kita bila berada di Tanah Suci ni banyakkan luang berikan masa. Kalau kata andai kita keluar untuk berziarah, masa itu mungkin susah ambil gambar. Tapi kalau jumpa dekat dalam masjid nak beribadah, kita lupakan dulu berkenaan bergambar ni kan. Fokus macam Ustaz cakap tadi, fokus kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penuhkan masa sepenuhnya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu adalah keutamaan kita pergi ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah untuk mengerjakan ibadah umrah dan beribadah ataupun melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, ibadah sunat, ibadah wajib yang lain sepenuhnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz Samsul Debat adalah orang yang dihantar oleh Tabung Haji Travel bersama dengan penerbangan ini sebagai pemanis ataupun sebagai orang yang akan membentangkan ilmunya semasa
perjalanan ibadah umrah pada kali ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, bersama dengan Tabung Haji Travel ni banyak lagi selepas ini program kita bersama dengan selebriti-selebriti selepas pada ini kita akan adakan. Macam sebelum ni kita ada keluarkan bersama dengan Faizal bin Ismail, Haji Faizal bin Ismail FBI, tetapi terpaksa ditunda kerana kekangan daripada pembatalan jadual penerbangan. Kita tak boleh sebut pasal tu, tapi yang pasti akan datang selepas daripada ini, insya-Allah. Ada beberapa lagi personality yang akan bersama dengan kita, perkongsian yang mereka akan berikan kepada jemaah-jemaah umrah Tabung Haji Travel, insya-Allah, supaya semua orang, semua jemaah kita mendapat manfaat. Dan yang paling penting tuan-tuan, pemanis yang dibawakan ini adalah fungsinya untuk memberikan ketekunan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Saya nak membawa kepada yang seterusnya, tetapi apakan daya, masa mencemburui kita. Nanti kita akan post gambar-gambar jemaah semasa berada di sana bagi keluarga yang ayah dia, mak dia, sanak saudara dia yang bersama dalam penerbangan ini. insya-Allah kami akan cari satu slot yang mana kita akan cuba dapatkan masa untuk petugas kita mengambil gambar mereka, dan kami akan post di media sosial Tabung Haji Travel. Banyak media sosial Tabung Haji Travel tu, yang mana tu nanti kita akan post. Jangan lupa like, komen dan juga share supaya mereka di luar sana mendapat manfaat. Selain daripada dia mengetahui yang Tabung Haji Travel ada mengendalikan umrah bersama dengan ustaz-ustaz ni, perkara itu juga boleh menyebarkan ilmu. Bila orang nak pergi, orang dapat ilmu. Pergi dengan Ustaz Syamsul Debat, pergi dengan Haji Faizal Ismail, dan mana-mana lagi orang yang berilmu yang akan dibawakan oleh Tabung Haji Travel, supaya mereka yang mendengar dapat sama-sama mendaftar dan mendapat manfaat daripada program ataupun ibadah umrah yang akan dikerjakan bersama dengan Tabung Haji Travel. Sampai di situ saja pada petang ini. Saya doakan semua jemaah di luar sana sihat-sihat sahaja dan menanam dalam diri masing-masing untuk mengerjakan ibadah umrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekaligus kita mendoakan supaya setiap seorang daripada kita diberikan kekuatan, diberikan rezeki, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan ibadah haji sebaik-baiknya. Ya Allah, jemputlah kami pada tahun yang akan datang ini untuk kami mengerjakan ibadah haji. Sentuhlah hati kita, tanya pada diri kita, adakah kita mampu ataupun tidak, dan kita doakan semoga kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggapai haji yang mabrur. Sampai sini saja tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.